Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan, di pagi yang penuh berkah ini, insya-Allah, tuan-puan, ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kita. Insya-Allah pada pagi ini kita sudah berada di siri yang ke-21, insya-Allah. Okey, sekejap tuan-puan, ya. Saya settlekan dulu, saya nak tengok komen daripada tuan-puan. Okey, baik. Okey, ya. Okey, jadi kepada tuan-puan yang sudah masuk kelas kita pada pagi hari ini, ada Puan Hamidah, ada Kak Cha, ya, Puan Kamaria. Sila tuliskan dulu di ruangan komen suara saya dengar ke tidak. Itu yang paling penting sebenarnya. Suara ni jelas ke tidak? Tuliskan dulu di ruangan komen. Silakan tuan-puan. Saya nak tuan-puan pastikan terlebih dahulu sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi yang penuh berkah ini, insya-Allah. Boleh tuan-puan? Okey, suara saya dengar ke tidak? Okey, ya, jelas, ya. Okey, baik. Jelas, ya, Kak Cha, jelas, ya. Okey, baik. Kaifa halu Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair. Ya, alhamdulillah Puan Hamidah, ya. Syukran. Jazakumullah khairan katsiran. Baik. Okey, jelas, ya? Okey, baik. Kalau jelas, kita mula kelas kita pada pagi hari ini, ya. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita mula kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-puan semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan tuan-puan dalam keadaan sihat walafiat. Tiada kurang apapun semangat mengikuti kelas pada pagi hari ini, insya-Allah, ya. Di pagi penuh berkah ini, Jumaah Mubarakah. Baik tuan-puan? Okey, baik. Alhamdulillah bi khair. Tamam Kak Cha, alhamdulillah. Terima kasih, ya. Memang yang ikut kelas saya ni sebenarnya dah pandai semua ni. Okey, baik. Jadi tuan-puan, pagi ini kita bincang tajuk yang baru, insya-Allah. Pagi ini kita akan berbincang tajuk berkenaan dengan jamak, ya. Kaedah terpilih yang ke-15. Tapi sebelum itu, saya akan bincang dulu kepada tuan-puan apa yang kita belajar sebelum ini. Kita ingat sekilas saja, ya. Sila tuan-puan fokus, ambil perhatian di kaedah terpilih 14. Okey. Minggu lepas tuan-puan, kita dah bincang berkenaan dengan sifat musyabbahah. Ya. Sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Satu lagi sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah.
Oke, itu yang kita bincang minggu lepas. Sifat musyabbahah ini ya dia kata sifat. Ya dia kata sifat. Dan kata sifat itu menyerupai. Menyerupai isim fa'il. Oke? Sifat itu menyerupai isim fa'il. Misalnya ada isim fa'il Misalnya ada isim fa'il. Misalnya katibu. Katibun. Ini yang menulis. Bermakna ini kan isim fa'il nih. Yang berbuat. Ya kan? Maknanya itu yang berbuat, yang melakukan. Itu maksud isim fa'il. Itu isim fa'il. Kalau sifat musyabbahah, dia menyerupai saja. Tapi dia bukan isim fa'il. Serupa saja. Kabir. Kabir. Apa maksud kabir? Yang besar. Yang besar. Dari maknanya, tuan-puan dapat bezakan antara isim fa'il dengan sifat musyabbahah. Kalau isim fa'il itu bermakna ya yang berbuat, yang melakukan dari segi makna terjemahan. Kalau ini dari makna terjemahannya yang besar, ya bukan yang berbuat tapi sifatnya. Begitu. Oke, boleh ya? Itu sifat musyabbahah. Yang menyerupai isim fa'il, tapi bukan isim fa'il, dia sifat. Oke, banyak sirat-siratnya, wazan-wazannya yang saya dah bincang. Wazan yang paling selalu dijumpai adalah fa'ilun. Ini wazan untuk sifat musyabbahah ya, yang selalu akan tuan-puan jumpa dalam Al-Quran. Fa'il, kabir, saghir. Dan yang lain-lain ada lagi. Boleh tengok muka surat 40 ya. Okey. Kalau sirah mubalaghah, ini lanjutan daripada isim fa'il. Dari isim fa'il itu tuan-puan, dia ada lanjutannya lagi, yaitu sifat yang berlebih-lebihan. Okey, sirah mubalaghah ini sifat kata sifat tapi dia berkelebihan. Tu boleh tuan-puan ya. Okey, baik. Ya. Kata nama berlebihan maksud saya. Kata nama berlebihan. Misalnya ada perkataan misalnya ialah ghafir. Ghafir. Yang pengampun. Pengampun. Ini kan isim fa'il nih. Ghafir. Pengampun. Okey? Lalu lanjutan daripada pengampun ini ada yang berlebihan lagi, yaitu yang maha pengampun. Itulah yang kita selalu dengar Ghafur. Ghafur tu yang maha pengampun. Naik lagi satu, Ghaffar. Yang maha pengampun. Jadi dia bukan sifat lagi, tapi lanjutan daripada isim fa'il. Lanjutannya ya dia berlebihan. Kata nama berlebihan. Disebut dengan sirah mubalaghah. Banyak wazan-wazan yang saya dah bincang dengan tuan-puan minggu lepas berkenaan dengan sirah mubalaghah ini. Ada wazannya fa'al. Fa'al. Kemudian ada wazannya fa'il. Ya. Kemudian ada wazannya ialah fa'ul. Okey ya. Ini yang paling banyak selalu jumpa fa'al ini. Okey. Boleh tuan-puan ya? Okey ya. Tu ulang kaji kita berkenaan dengan sifat musyabbahah ya, yang menyerupai isim fa'il dan juga sirah mubalaghah. Okey, boleh tuan-puan ya? Tulis di ruangan komen jelas ke tidak. Ulang kaji sikit saja. Boleh? Jelas tuan-puan ya, insya-Allah ya. Okey. Mantap. Jelas ya, insya-Allah tuan-puan ya. Nanti boleh tuan-puan tengok rakaman
minggu lepas ya, di episod yang ke-20 ya di Facebook, insyaallah ada ya. Oke, sekarang pagi ini kita masuk tajuk baru lagi. Jelas tuan-puan ya? Oke, dah sekarang kita masuk tajuk baru. Oke, ini seronok nih insyaallah. Saya padam ya. Oke, saya padam. Oke, jadi pagi ini kita bincang jamak lagi. Ya, kita bincang jamak. Oke, sila tuan-puan fokus ya. Kita bincang jamak. Ya, tajuk kita jamak. Okey. Jamak salim, jamak taksir. Okey. Kaedah terpilih 15 tuan-puan. Kaedah terpilih 15 muka surat 43 bagi tuan-puan yang mempunyai kitab ini, teknik faham hadam kata dasar Al-Quran. Kaedah terpilih 15 ya, kita bincang berkenaan dengan jamak. Okey. Jamak. Jamak. Okey, jamak. Okey, jamak yang mesti tuan-puan faham itu ya di dalam kitab sudah disebutkan, itu kata nama yang menunjukkan banyak. Ya, dan ramai. Ya, maknanya jamak itu nanti dia menunjukkan lebih daripada dua. Kalau satu mufrad, kalau dua musanna, kalau tiga jamak. Okey ya, boleh tuan-puan ya? Okey, baik. Jamak ni ada dua. Jamak tu dalam kaedah bahasa Arabnya ada dua. Ada jamak salim. Okey. Ada jamak taksir. Okey. Jamak tu ada dua. Ada jamak salim, ada jamak taksir. Yang paling banyak tuan-puan akan jumpa di dalam Al-Quran itu adalah jamak taksir. Ini paling banyak jumpa. Okey. Paling banyak jumpa iaitu jamak taksir. Nah, sekarang kita fahami dulu. Kita fahami dulu apa itu jamak salim. Jamak salim itu jamak yang selamat atau terpelihara. Terpelihara. Okey? Tengok dulu nanti saya jelaskan. Adapun jamak taksir itu jamak yang tak terpelihara lah atau pecah. Okey ya, dalam kitab ini disebutkan apa dia tuan-puan? Jamak taksir itu. Okey ya, baik. Nah, pecah retak. Okey. Pecah retak. Nah, sekarang kita fahami dulu. Apa maksud terpelihara? Apa maksud pecah tu? Apanya yang pecah tu? Okay, tengok. Jamak salim tu jamak yang terpelihara. Misalnya, ada perkataan. Kita ambil misalnya perkataan yang mudah tuan-puan ya. Misalnya kita ambil perkataan soleh. Soleh. Okay, soleh. Okey ya. Okey, sekejap tuan-puan saya isi dulu apa? Dawatnya tak berapa ada tuan-puan, sekejap ya. Baik. Okey ya. Atau jangan ya soleh lah, soleh. Soleh. Ya, soleh. Ya, orang yang soleh lah. Soleh. Okey, boleh tuan-puan ya? Nah, ketika dia menjadi jamak, itu cukup ditambahkan waw mati dan nun di hujungnya. Jadinya salihun. Bermakna apa? Soleh. Kata soleh ini, dia tak ada berubah-berubah tuan-puan. Itu maksud terpelihara tu. Tak ada dia berubah. Dia tetap baris atas, baris bawah, baris depan. Okey, yang baris hujung ni tak perlu kita bincang dulu sebab nanti ada baris depan, baris atas, baris bawah. Itu tak perlu tuan-puan pertikaikan dulu. Yang penting nampak soleh itu kalau jadi jamak salimnya solihun, tak ada berubah. Cukup ditambahkan waw nun saja di hujung. Itu maksudnya terpelihara tu. Okey.
Okey? Beza dengan jamak taksir. Jamak taksir itu pecah dia. Tak terpelihara. Contoh, kitabun. Contoh mudah. Kitabun. Kitabun ini kalau jadi jamak taksir, sebab jamak salim memang tak ada, jamak taksirnya kutubun. Tengok tuan-tuan. Yang satu kafnya baris bawah, tanya baris atas, bun. Maksudnya ada alif. Ini untuk mufrad. Ini satu buku. Tapi kalau kutubun itu jamak taksirnya. Nampak tuh pecah dia. Tak ada beraturan lagi. Tuh dia. Tak ada, maksudnya tak mengikut lagi yang mufrad tadi. Okey, boleh ya? Itu maksudnya salim dan taksir. Jamak salim tu terpelihara nanti. Tak ada berubah-berubah. Adapun jamak taksir dia akan pecah. Ya, tak ada aturan-aturannya tuan-puan. Ya, sesuai dengan apa yang ada pada kamus saja. Okey, setakat ini tulis dulu. Faham ke tidak? Silakan. Sila tuan-puan. Boleh? Okey? Mabni. Kenapa mabni tu Puan Zainab? Apanya yang mabni tu Puan Zainab? Okey. Boleh? Itu maksudnya salim, itu maksudnya taksir. Faham tuan-puan ya? Jadi kalau jamak salim itu ya mudah saja. Nanti tuan-puan nak tahu jamak salim tu. Okey ya? Kalau jamak taksir ya perlu usaha sikit. Faham ya? Itu kenapa namanya jamak salim, itu kenapa namanya jamak taksir. Okey, baik. Mantap, terbaik tuan-puan. Okey ya, kita teruskan ya. Okey, fokus tuan-puan. Saya masuk dulu jamak salim. Saya padam dulu jamak taksir. Kita masuk jamak salim dulu. Fokus ya. Tengok tuan-puan. Okey ya, tengok tuan-puan, fokus, ambil perhatian. Okey. Jamak salim. Okey ya, tengok tuan-puan, jamak salim. Okey, fokus. Jamak salim nanti ada dua. Ada dua ya. Ada namanya jamak muzakkar salim. Itu misalnya ada waw nun di hujungnya. Kemudian ada jamak muannats salim. Itu ada penambahan alif dan ta di hujung. Okey, dah sekarang tuan-puan tengok. Jamak, fokus kepada jamak muannats salim ini. Jamak muannats salim yang ada penambahan alif dan ta di hujungnya ini nanti ya, cukup ditambahkan ini. Ini mesti berasal dari perkataan yang hujungnya itu nanti ada ta marbuthah. Okey. Nanti dia berasal dari perkataan yang hujungnya ada ta marbuthah lah. Menunjukkan dia muannats. Okey? Misalnya ialah mukminah. Mukminatun. Mukminah itu ya seorang perempuan. Seorang perempuan beriman, mukminah. Ketika jadi jamak salim, dia tetap begini, mukmin. Mukmin. Cuma tanya itu dia berubah menjadi ini. Ta marbuthah tu. Jadinya mukminat. Asalnya mukminah. Jadinya mukminat. Okey, boleh ya? Okey tuan-puan ya. Pasti berasal dari perkataan yang ada ta marbuthah. Okey, atau dia perkataan yang memang muannats dia. Okey, boleh ya? Okey, baik. Kalau mukminah jadi mukminat, maka hafizah hafizatun. Okey, hafizatun. Itu jadi apa? Jamak salimnya. Tulis di ruang komen. Sila tu. Kalau mukminah jadi mukminat,
Kalau hafizatun jadi apa? Tulis tuan-puan, silakan. Jadi apa? Silakan. Ini tak susah mana, mudah saja. Ya, insya-Allah. Jadi apa tuan-puan? Jadinya ya, Puan Asmah, mantap. Puan Salmah, Puan Umi Kalsum. Tidak boleh terjemahkan Al-Quran nanti insya-Allah. Ya taklah Al-Quran satu Al-Quran penuh, cuma kan adalah kita faham sikit-sikit kan. Okey, apa dia tuan-puan? Ya, kalau mukminah jadi mukminat, kalau hafizah itulah jadinya hafizat. Kayak hafizah, hafizat. Mantap ya? Boleh tuan-puan ya? Okey? Boleh? Okey tuan-puan ya? Tak susah, mudah saja. Ya, mudah. Yang penting tuan-puan fokus bahawasanya asalnya itu, bahawasanya kalau mufradnya itu ada tamar butah. Itu menunjukkan dia muannas. Okey? Boleh ya? Satu lagi. Satu lagi. Misalnya misalnya ialah khati'ah. Khati'ah tu yang salah, ya, apa namanya? Orang salah, yang salah. Khati'ah, yang bersalah lah. Apa jamak muannas salimnya? Tulis tuan-puan. Okey. Tak susah mana, mudah saja. Khati'ah jadinya apa? Sila tuan-puan, sila. Jamak salimnya jadi apa? Jamak muannas salimnya jadi apa? Boleh? Okey. Boleh tuan-puan ya? Okey ya? Tu dia. Kalau khati'ah jadinya adalah jadi apa tuan-puan? Ya, tinggal ditambahkan aja kan. Tamar butoh itu dijadikan dia alif dan ta. Jadilah dia apa? Khati'at. Khati'at. Ada tak dalam Al-Quran Ustaz? Ada. Ada dalam Al-Quran. Khati'at. Okey, boleh tuan-puan ya? Nah, tak susah mana, mudah saja insya-Allah. Okey? Untuk jamak salim, jamak muannas salim tuan-puan. Okey, jelas ke tidak? Tulis dulu. Silakan. Okay. Boleh jelas ya insya-Allah ya? Okey. Tak susah mana tuan-puan, mudah saja. Kacang hijau bagi tuan-puan. Mudah saja insya-Allah ya. Okey. Jelas ya? Nah, mantap. Terbaik, ahsantum, luar biasa. Okey, dah. Itu kalau jamak muannas salim. Nah, kalau jamak muzakkar salim yang menggunakan penambahan waw dan nun, ia asal perkataannya tak ada tamar butoh. Tak susah mana, tak ada tamar butoh. Nah, misalnya misalnya ialah, kita ambil perkataan misalnya ialah tuan-puan, kita ambil misalnya apa ya, yang mudah ya. Kita ambil misalnya ialah ya. Dalam ayat sudah ada sebenarnya. Atau kita ambil perkataan mahir. Mahir. Mahirun. Mahirun tu ya yang mahir lah. Yang mahir. Mahirun, yang mahir. Nah, ketika jadi jamak, jamaknya pasti jamak muzakkar salim. Kenapa tak ada tamar butoh di sini kan? Ini bukan muannas, ini muzakkar. Maka ya cukup tambahkan waw nun di ujung. Tak susah mana. Jadilah dia mahiruna.
Ini mufrad, satu orang yang mahir. Ini jamak, ramai yang mahir. Orang-orang yang mahir. Oke? Boleh ya? Tak susah mana? Mudah tuan buat. Ini tajuk yang mudah insyaAllah. Oke. Kalau mahirun adalah jadi jamaknya mahiruna. Kalau kafir, jamaknya jadi apa? Tulis tuan. Kalau mahirun jamaknya jadi mahiruna. Kalau kafirun, kafir, seorang yang kafir, maka jamaknya jadi apa? Apa dia? Apa dia? Ya. Jadilah dia apa? Ya Puan Nurul. Mantap. Apa dia tuan-puan? Puan Hasniah. Ya. Tulis saja di ruang komen. Jangan malu-malu. Ikut kelas saya tak boleh malu-malu. Apa dia tuan-puan? Apa dia? Kalau mahirun jadi mahiruna. Kalau kafirun, ya jadinya kafirun. Jadilah dia kafirun. Oke, boleh ya? Oke, tuan-puan ya? Oke, mantap. Kafirun. Oke, dah. Itu jamak salim. Yang untuk muzakkar salim dan muannas salim. Oke, boleh tuan-puan ya? Nah, untuk jamak salim tuan-puan clear ke tidak? Tulis dulu di ruang komen. Silakan. Clear ke tidak? Tulis dulu. Nah, sekarang lepas ini kita masuk jamak taksir. Jamak yang paling banyak dijumpai di dalam ayat-ayat Al-Quran. Oke, boleh? Puan Zainab. Itu kalau jamak muannas salim. Kafiratu. Kita muzakkar salim. Kafiruna. Kalau muannas salim itu mesti ada tamar butoh. Kafirah itu asalnya. Boleh ya? Oke. Boleh ya? Jelas tuan-puan ya? Tak susah mana, mudah saja. Nah, sekarang kita masuk jamak taksir. Oke. Ini yang paling banyak dijumpai nanti dalam Al-Quran untuk jamak taksir. Oke ya, sekejap tuan-puan. Nah, okay. Jamak taksir, jamak salim dia tak susah, mudah. Untuk mengetahui jamak salim tu tak susah tuan-puan. Kacang hijau. Oke ya. Nah, okay. Nah, sekarang kita masuk jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jam'ut taksir. Jamak taksir. Nah, sekarang tengok. Fokus tuan-puan, ambil perhatian. Yang mesti tuan-puan fahami, jamak taksir ini tuan-puan. Ya, jamak taksir ini, dia kan memang tak ada kaedah yang mudahnya. Maksudnya, dia kan pecah suka hati dia saja tuan-puan. Kalau jamak salim tadi mudah, tambahkan waw nun, tambahkan alif ta di hujung. Tapi jamak taksir tak macam itu. Nah, sebenarnya obat satu-satunya untuk mengetahui jamak taksir itu ya tengok kamus lah. Dan di dalam kitab kita nanti tanda jamak itu ada huruf jim. Itu tanda jamak. Misalnya ada kata kitabun, jim kutubun. Nah, apa maksud jim ini tuan-puan? Jamaknya kutubun. Kitabun satu buku, kutubun banyak buku atau buku-buku. Kitab-kitab. Oke. Itu dalam kaedah bahasa Arabnya, dalam pembelajaran bahasa Arabnya namanya simai. Tengok kamus terus. Sebab memang tak ada kaedahnya. Tapi tuan-puan jangan risau. Sebab ada perkataan-perkataan jamak
Ya, perkataan-perkataan jamak di dalam Al-Quran ini, tuan-puan, yang ada pattern-patternnya. Maksudnya apa? Maksudnya banyak juga pattern jamak itu menggunakan pattern tersebut. Ada juga. Oke. Jadi dalam kitab ini sudah disebutkan. Oke ya, baik. Ada beberapa pattern yang boleh tuan-puan kuasai, tuan-puan hafaz, ya. Sehingga mana ketika tuan-puan nampak yang mirip perkataan tersebut, tuan-puan akan mudah. Okay. Pattern-patternnya adalah yang pertama, af'al. Ini pattern yang pertama. Af'al. Contohnya, di situ ialah a'naq. A'naq. Af'al a'naq. A'naq ini tuan-puan, itu asalnya inaqun. Inaq ini leher. Leher. Kalau a'naq, leher-leher. Nah, oke. Oke? Oke, boleh. Itu yang pertama lah. Oke ya, baik. Jadi, kalau af'al a'naq, contohnya a'naq. Oke? Inakun, mufradnya inak. Satu leher itu inak bahasa Arabnya. Tapi kalau jamak a'naq. Oke, boleh ya? Nah, itu wazan yang pertama, af'al. Nanti kita lihat dalam ayat Al-Quran. Dan wazan-wazan yang saya buat ini yang banyak dijumpai dalam surah Yasin. Sebagaimana yang kitab ini buat, tuan-tuan. Kitab ini buat itu merujuk pada surah Yasin kan. Banyak merujuk pada surah Yasin. Maka yang kita bincang ini wazan-wazan jamak taksir pada surah Yasin. Tapi nanti saya bagi lagi satu wazan yang banyak dijumpai dalam Al-Quran secara umumnya. Jangan risau. Oke ya, baik. Itu yang pertama. Af'al a'naq. Yang kedua, fu'ul. Fu'ul. Fu'ul ini nanti uyun. Uyun. Oke, boleh tuan-puan ya? Uyun. Uyun ini adalah mata air. Mata air lah, uyun. Nanti ada dalam surah Yasin tuan-puan jumpa. Oke ya? Oke. Dalam apa? Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab wa ja'alna fiha minal uyun. Ada tuh dalam surah Yasin. Oke. Dua pattern ini tuan-puan, setakat ini tuan-puan, jelas ke tidak? Oke. Tulis dulu. Jadi kita main pattern, kita main wazan. Oke. Nanti kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, jangan risau. Boleh ya? Oke ya, jelas tuan-puan ya? Oke. Satu af'al, satu fu'ul. Dua baru. Oke. Oke? Jelas? Oke, baik. Oke, jelas. Saya tambah di sini lagi. Oke, saya tambah di sini lagi. Oke. Dua lagi tuan-puan. Oke ya, dua lagi dia ikut wazannya mafa'il. Mafa'il. Ya, mafa'il. Manazil. Manazil. Oke ya, manazil. Oke. Manazil. Oke. Itu adalah manazil. Mafa'il. Oke. Manazil ini tuan-puan, atau wazan mafa'il ini dijumpai juga pada perkataan yang lain. Misalnya masjid. Masjidun. Masjidun itu menggunakan wazan mafa'il. Kalau kalau manazil ini tuan-puan, ya, manazil ini jamak, oke.
Kalau masjidun mufrad, satu. Nah, kalau kita jadikannya jamak, dia ikut wazan mafa'il. Maka apa jamak dari masjid? Tulis tuan-tuan. Jamak dari masjid apa? Sila. Nah, okay. Manazil asalnya manzilun. Manzilun. Jadinya manazil. Kalau masjidun, maka jamaknya jadi apa? Tu dia. Masajid. Nah. Masajid. Ustaz tahu dari mana kalau masjid itu ikut wazan mafa'il? Itulah kerana terbiasa tengok kamus. Kalau tak tengok kamus, tak tahu kita dia ikut pattern mana. Itu lagi-lagi saya katakan. Jamak taksir itu memang perlu usaha sikit. Okay, ya. Cuma dia ikut wazan. Mafa'il, manazil, masajid. Masajid itu masjid-masjid. Okay. Boleh ya? Okay, baik. Okay. Nah, kalau misalnya tuan-tuan, okay, ya, misalnya saya buat satu perkataan dalam surah At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Agak-agaknya maqabir ini mufrad atau jamak? Tuliskan. Agak-agaknya hatta zurtumul maqabir. Agak-agaknya maqabir ini mufrad atau jamak? Coba tulis. Mufrad atau jamak, tuan-tuan? Jamak. Dari mana kita tahu? Dia ikut wazan mafa'il. Itu dia. Maqabir ya kubur lah. Okay. Kubur. Tapi dia bentuknya jamak. Kubur-kubur. Cuma dalam Al-Quran diterjemahkan kubur saja. Oke. Boleh tuan-tuan ya? Dari mana kita tahu dia jamak? Ikut wazan mafa'il. Masajid, maqabir, apa lagi? Mafatih. Banyak. Mafa'il ini banyak. Lumayan banyak juga tuan-tuan. Oke, boleh tuan-tuan ya? InsyaAllah ya. Oke, dah. Oke, untuk mafa'il. Oke, tuan-tuan. Oke ke tak oke? Tulis. Oke ke tak oke? Ada-ada saja yang Ustaz tanya. Oke ke tak oke, tuan-tuan? Oke ya, insyaAllah ya. Oke. Lagi-lagi saya katakan, dia tak semua perkataan boleh dibuat macam ni, tuan-tuan. Misalnya kitab. Kitab itu tak boleh jadi makatib, tak boleh. Itu lain lagi terjemahan jadinya. Kalau kitab tu kutubun. Boleh ya? Makanya jalan satu-satunya nak tahu perkataan jamaknya, ya tengok kamus. Nanti setelah tuan-puan tengok kamus, tuan-puan dah dapat patternnya, akan ingat sampai bila-bila insyaAllah. Oke? Mantap. Oke? Dah. Oke ya? Itu wazannya. Nah, yang terakhir. Satu yang terakhir. Ini dalam surah Yasin ya. Yang terakhir itu wazannya ialah af'ul. Af'ulun. Af'ulun. Af'ulun itu nanti contohnya anfus. Anfus. Ya, anfusun. Anfusun ini mufradnya nafsun. Nafsun. Nafsun, anfus. Dirilah, diri. Oke. Boleh tuan-tuan ya? Oke. Ini banyak nanti tuan-tuan jumpa di dalam ayat Al-Quran perkataan anfus ini. Oke ya? Anfus itu yang maknanya diri-dirilah, jamak ramai.
Oke ya, baik. Makatib maknanya tempat atau alat menulis ya Ustaz? Betul. Makatib itu meja lah, meja-meja. Puan Maslina ya? Oke. Boleh tuan-puan? Ini wazannya af'ul. Anfus. Oke. Nah, saya tambahkan satu lagi. Ada wazan jamak taksir yang paling banyak dijumpai. Tak silap saya 44 perkataan menggunakan apa pattern itu. Apa patternnya? Saya padam yang ini tuan-puannya. Oke. Patternnya adalah yang paling banyak tuan-puan jumpa. Patternnya adalah fi'al. Nah, ini banyak jumpa dalam Al-Quran nanti. Perkataan jamak taksir yang menggunakan wazan fi'al. Sangat-sangat banyak. 40 lebih perkataan menggunakan ini. Contoh. Jabal menggunakan itu. Jabalun. Jabalun itu bukit atau gunung. Dia menggunakan pattern ini. Maka jamak daripada jabal apa tuan-puan? Tulis di ruang komen. Sila. Tulis sila. Jabal. Sila. Apa jadinya? Iya, hebat tuan-puan. Ya, apa dia? Puan Azizi, Puan Maslina, Tuan Dowe, Puan Hasniah, Puan Rubiah. Jibal. Jamaknya adalah jibal. Banyak tak tuan-puan jumpa jibal ni dalam ayat Al-Quran? Ada, banyak juga. Yang pertama. Yang kedua, rajul. Ar-rajulu. Ar-rajul. Ar-rajul ni lelaki. Dia ikut pattern ini untuk jamaknya. Apa bahasa Arabnya? Banyak lelaki. Tulis. Jibal tu rupa-rupanya banyak. Okey ya. Kalau ar-rajul lelaki, kalau dia ikut wazan ini nih, fi'al ini untuk jadikan dia jamak, maka apa jadi jamaknya tuan-puan? Silakan. Apa? Nah, mantap, hebat, luar biasa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nih. Jadinya ar-rijal. Okay. Boleh? Okey tuan-puan ya. Nah, Ustaz dari mana tahu ar-rajul ini ikut pattern ini? Dari mana Ustaz tahu? Saya tengok kamus dulu. Setelah saya tengok kamus, barulah saya tahu, oh dia ikut wazan ini. Kalau tak tengok kamus, tak boleh kita teka-teka tuan-puan. Saya rasa kitab itu ikut wazan fi'al. Oh, mana boleh. Saya rasa jamak daripada meja ikut wazan fi'al. Tak boleh. Kita tengok dulu kamusnya, baru kita boleh menentukan dia ikut wazan apa. Nanti dah tahu jamaknya, barulah kita boleh mengingat-ingat balik. Maksudnya, oh, ar-rajul itu dia ikut wazan fi'al. Maka jamaknya ar-rijal. Begitu caranya. Jadi jangan terbalik pula. Tuan-puan teka dulu wazannya, baru dapat jamaknya. Bukan macam tu. Tengok dulu di kamus jamaknya. Okay. Nanti dah tahu, baru tengok wazannya. Sebab memang jamak taksir ini memang tengok kamus. Cara satu-satunya. Nah, kalau dah jumpa jamaknya, barulah tuan-puan untuk mengingat lebih lama, dia ikut wazan fi'al. Okey, boleh ya? Okey. Barisnya kena tukar juga ke Ustaz ikut wazan? Iya. Ar-rajul ini ar-rijal. Sebab dia ikut wazan fi'al. Fi'al. Boleh ya Puan lam ram laram?
Itu maksud jamak taksir itu. Jamak yang pecah. Asalnya baris atas, jimnya baris depan. Tapi kerana dia jamak taksir, ia berubah, dia pecah dia. Tak beraturan lagi. Itu dia. Boleh ya? Okey. Lagi. Ni seronok ni. Okey, seronok ni. Okey. Lagi tuan-puan. Rihun juga ikut. Rihun itu angin. Jadi dia ikut jamak fi'al. Apa bahasa Arab jamak daripada rihun? Jawab. Rihun. Dia ikut wazan fi'al ini. Okey, sila tuan-puan. Apa dia? Tulis tuan-puan. Tulis silakan. Puan Umi Kalsom. Mantap. Hebat tuan-puan. Silakan. Apa dia? Ya, Puan Masita. Hebat ya, luar biasa ya. Puan Rubiah, Puan Asmah Sailan. Tu dia. Rihun itu jamaknya riyahun. Okey. Boleh ya? Satu terakhir lagi. Okey. Abdun itu hamba. Dia ikut wazan fi'al juga. Maka bahasa Arab hamba apa? Tulis tu. Abdun itu hamba. Jamak taksirnya dia ikut wazan fi'alun. Maka apa jadinya? Jawab silakan. Apa dia? Tu dia. Ibad. Okay. Ibad itu apa? Ya, hamba-hamba. Okey. Boleh ya? Okey, tuan-tuan ya? Okey, dah. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Tulis, tuan-tuan. Silakan. Nah, makanya kalau nanti tuan-puan jumpa perkataan yang ikut wazan fi'al ini, kira-kirakan sajalah dia. Dia adalah kalimah jamak. Okey. Boleh ya? Jelas tuan-puan ya, insyaAllah ya? Okey, baik. Nah, pesan saya apa tuan-puan? Yang saya bagi wazan di sini tuan-puan, itu ada 5 wazan. 4 wazan banyak jumpa dalam surah Yasin. Wazan fi'al ini secara keseluruhan saya bagi. Dalam ayat-ayat selain surah Yasin pun ada. Pesan saya apa? Jamak taksir itu ada banyak wazan lagi. Tak terhad hanya 5 ni saja. Cuma yang banyak dijumpai yang ini. Itu maksud saya. Okey? Jadi jangan tuan-puan terkejut pula nanti tuan-puan jumpa jamak taksir. Ini lain wazannya Ustaz. Ya memang ada wazan yang lain lagi. Makanya saya katakan jamak taksir perlu usaha. Tengok kamus. Tu dia. Boleh tuan-puan ya? Adapun wazan-wazan ini hanya membantu. Okey? Nah, sekarang kita pengukuhan. Kita lihat daripada ayat Al-Quran. Okey ya, baik. Okey, sekejap tuan-puan ya. Okey. Okey. Okey ya. Saya padam. Saya padam tuan-puan ya. Okey, baik.
Kita masuk ayat Al-Quran, saya tanya jamak dengan tuan-puan. Nah, oke, kita masuk, kita ambil dalam surah Yasin. Nah, ya kita ambil dalam surah Yasin. Oke, sekejap tuan-puan, ambil masa sikit ya. Daripada awal-awal surah Yasin, insyaallah. Awal-awal surah Yasin. Oke. Kita ambil inna ja'alna. Nah, itu ayat keberapa lupa saya. Inna ja'alna fi a'naqihim. A'naqihim. Oke, saya buat tulisan biasa saja. A'naqihim. Supaya tuan-tuan nampak. A'naqihim. Oke. Aghlalan. Nah, ya. Aghlalan. Aghlalan. Fahiya ilal azqan. Oke ya. Fahiya ilal azqan. Azqani fahum. Ini panjang ayatnya tuan-tuan. Fahum muqmahu. Fahum muqmahu. Oke, saya tak bagi terjemahan. Saya tak bagi terjemahan. Oke, fokus ayat 8. Oke, ayat 8 surah Yasin ayat 8. Tengok tuan-puan. Saya tanya dulu kepada tuan-puan, ada tak tuan-puan jumpa jamak salim di dalam ayat? Cuba tuliskan mana dia. Silakan. Ini seronok ni insya-Allah ni. Oke, sila tuan-puan. Sila. Sila. Ada tak jumpa jamak salim? Kalau ada, mana dia? Sila jawab tuan-puan. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Okay. Mana? Ja'alna Ustaz. Puan Rafi'ah, ja'alna. Kenapa pula ja'alna itu perkataan jamak? Ja'alna itu fa'il. Okay. Jamak salim. Jamak salim. Mana? Ya, ni dia. Fahum muqmahun. Muqmahun. Dan ini menarik. Kenapa menarik tuan-puan? Muqmahun itu asalnya muqmahu. Muqmahun. Muqmah. Asalnya ini. Okey? Asalnya ini. Okey ya. Nah, sekarang tuan-puan tengok. Fokus tuan-puan. Asalnya muqmah. Nah, kerana dia jamak, maka ditambahkan waw nun di hujungnya. Okey? Boleh tuan-puan ya? Nah, sekarang tuan-puan tengok. Fokus. Ambil perhatian tuan-puan. Okey, nah sekarang tengok. Muqmah, saya tanya kepada tuan-puan. Muqmah itu isim fa'il ke isim maf'ul? Jawab. Ini kita dah belajar ni. Kita dah belajar. Isim fa'il ke atau isim maf'ul ni? Okay. Yang berbuat ke atau yang dibuat ni agak-agak? Sila tuan-puan. Sila. Sila tuan-puan. Boleh? Isim fa'il, isim maf'ul. Balik kitab tuan-puan. Isim fa'il atau isim maf'ul?
Nah, ada yang kata isim fa'il, ada yang kata isim maf'ul. Nah, kuncinya di sini sebenarnya. Dua terakhir. Dua terakhir baris apa nih? Dua terakhir baris baris atas. Ini adalah isim maf'ul. Daripada apa? Daripada ialah apa namanya? Aqmaha. Ini asal madinya aqmaha. 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 Oke, aqmaha. Aqmaha mudhari'nya yuqmihu. Nah, oke? Yuqmihu fa'al ma'lum, majhulnya yuqmahu. Nah, yuqmahu. Yuqmahu diganti dengan mim di depannya, jadilah dia muqmahu. Maknanya ini mendongak atau terdongak. Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Mendongak ke atau terdongak jadinya? Sila. Ini seronok kalau kita belajar bahasa Arab. Mendongak ke atau ini, atau yang terdongak atau didongakkan? Nah, jadi dia isim maf'ul. Dia asalnya aqmaha. Wazan lebih daripada 3 huruf, jadikan dia majhul dulu. Aqmaha yuqmihu mudhari'nya. Yuqmihu jadi majhul yuqmahu. Inilah dia. Muqmah. Tu dia. Bukan dia yang mendongak, tapi terdongak. Hebat teman-temannya. Seronok kalau kita mencari tahu tu. Rasanya Tuan tak tahu sendiri tu rasanya kalau dah dapat jawaban. Terdongak. Kenapa terdongak? Nanti kita tengok. Ini bukan mendongak, bukan dia sengaja mendongak tu, terdongak. Oke ya. Nah, kerana dia isim maf'ul. Oke, sekarang di sini lagi. Nengok ayat atas. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Saya tanya kepada tuan-tuan. Ayat yang di atas ini, di atas muqmahun ini, ada berapa jamak taksir yang tuan-puan jumpa yang kita dah belajar tadi? Jawab tuan-puan silakan. Sila. Waktu dah nak habis dah. Sila. Ada berapa jamak taksir yang tuan-puan jumpa dalam ayat? Saya tak bagi terjemahan. Sila tuan-puan tengok wazannya. Ada berapa? Ada 3. Okey. Ada 3 Ustaz. Nah, okey. Ada 3. Nah, yang 3 tu yang mana? Tulis tuan-puan sila. Sila. Mana yang 3 tu? Mana yang 3 tu? Sila. Ada 2. Ada yang jawab 2. Ada yang jawab 3. Silakan. Sila. Sila tuan-puan. Okey. Sila tulis tuan-puan silakan. Silakan. Okey. Sila. Okey, dia ikut wazan af'al. Ikut wazan af'al. Mana saja? A'naq 1, azqan 1, aghlalan 1. 3 1 wazan. Nampak? Boleh? A'naq 1, aghlalan 1, azqan 1. A'naq tu leher. Leher-leher lah.
Aglalan rantai. Azqan itu dagu tak silap saya. Dagu ya, tak silap saya dagu tu. Nah, disinilah tuan-puan menceritakan keadaan nanti ya. Saya tak pasti ya, ini cerita berkenaan dengan orang kafir atau orang yang berdosa, tapi ini azab. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan. Sesungguhnya kami telah membelenggu. Membelenggu. Fi a'naqihim aglalan. Pada leher-leher mereka itu rantai. Maksudnya ya, leher kita itu dibelenggulah dengan rantai. Okey? Mana orang-orang yang masuk neraka. Okey. Fahiya ilal azqani fahum. Fahiya ilal azqani. Lalu ditarik tangannya itu ke dagu. Fahum muqmahun. Disebabkan oleh itu itulah fahum muqmahun tu. Maka dia terdongak. Maknanya dia bukan sengaja nengok macam tu. Ya kerana dibelenggu tadi tuan-tuan, tangan ditarik sampai ke dagu. Tak tahu kita bagaimana keadaannya nanti. Makanya dia terdongak. Naik ke atas langsung. Tak tahulah kita bagaimana nanti tuan-puan. Jangan sampai tuan-puan kita yang jadi macam ni ya. Itu dia. Tu seksa daripada azab neraka lah nanti tuan-puan ya. Okey. Tapi yang jelas tuan-puan nampak ada 3 di sini perkataan jamak taksir. A'naq leher-leher, aglalan rantai-rantai. Sebab ini banyak makanya rantai banyak. Fahiya ilal azqan, dagu-dagu. Ini menunjukkan untuk ramai mereka semua. Okey. Boleh tuan-puan ya? Okey. Makanya jadinya terdongak. Bukan mereka mendongak sendiri. Tu. Kerana dibelenggu tadi, ditarik sampai ke dagu tuan-puan. Boleh tuan-puan buka tafsir ya? Bagaimana keadaannya. Tulis di ruangan komen tuan-puan. Nampak ke tak nampak? Silakan. Tu dia. Menarik tuan-puan ya. Menarik ni ayat ini. Seronok. Mantap. Jadi kita boleh tahu. Nah, begitulah harapan saya tuan-puan ketika tuan-puan dah belajar tu. Macam tu yang dibuat. Nah, jumpa ini muqmahun ni. Ni jamak ni. Jamak salim. Tengok asal katanya. Muqmah. Muqmah ni isim fa'il. Isim maf'ulnya. Cari tahu lagi. Dengan begitu, itu akan menambah kefahaman tuan-puan. InsyaAllah. Okay ya? Boleh tuan-puan ya? Nah, kalau dia isim fa'il, dia yang mendongak. Kalau isim maf'ul, dia terdongak. Didongakkan. Begitu. Dipaksa dia. Okay, baik. Oke, itu dia tuan-puan. Jadi sampai di sini dulu kelas kita pada pagi hari ini. Saya sarankan untuk tuan-puan ya selalu latihan di rumah. Dan banyak lagi wazan-wazan di kitab ini. Ada latihan-latihan di belakang ya. Boleh tuan-puan buat sendiri ya. Berkenaan dengan tajuk jamak ini. Ada di belakang. Boleh tuan-puan buat sendiri insyaAllah. Okey, terima kasih tuan-puan. Ikut serta tuan-puan pagi ini. Semoga bermanfaat yang kita belajar ini. Walaupun sedikit tuan-puan ya. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit insyaAllah. Ya. Qalilan fatakunu kathiran. Fayakunu kathiran. Sikit-sikit jadi banyak insyaAllah. Okay, terima kasih banyak tuan-puan. Jazakumullahu khairan kathiran atas ikut serta tuan-puan yang telah ikut serta pada pagi hari ini. Tak boleh saya sebutkan satu persatu tuan-puan, ramai ya. 50 lebih yang ikut kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya kelas kita pagi ini. Kemudian harapan saya rajin-rajin tuan-puan buat latihan di rumah insya-Allah. Semoga Allah mudahkan apa yang tuan-puan usahakan ya dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Itu saja dari saya tuan-puan. Saya tutup kelas kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi tuan-puan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-puan.